Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya akan mulakan dengan laporan daripada Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia telah membuat 46,086 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Jumlah tersebut menunjukkan bahawa pemantauan dilakukan secara menyeluruh. Sebanyak 3,713 pasaraya, 3,073 restoran dan 1,244 kilang dan 1,705 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 713 terminal pengangkutan darat, 87 terminal pengangkutan air dan 111 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 27,741 buah kenderaan persendirian dan 1,426 kenderaan awam. Turut diperiksa adalah 1,393 pasar awam, 2,630 tempat ibadah, 990 tempat riadah dan 520 tapak binaan. Sebanyak 3,033 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 16,414 anggota yang semalam turut disertai oleh anggota Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB. Bagi gerak Malaysia, bagi pergerakan rentas negeri pada 8 Mei semalam, PDRM telah memberikan 76,537 kebenaran melalui aplikasi Gerak Malaysia dan 2,220 kebenaran melalui borang manual polis. Bagi mereka yang terkandas di Perak, Johor dan Kelantan untuk pulang ke kediaman mereka di negeri-negeri lain. Apabila saya sebut negeri-negeri lain, bukan saja bermakna di Kuala Lumpur, tetapi negeri-negeri lain. Sebagai contoh, mungkin daripada mereka yang terperangkap di Johor tetapi bekerja di Pulau Pinang. Jadi mereka boleh meneruskan perjalanan mereka sehingga ke Pulau Pinang. Jadi permohonan mereka semuanya mengandungi lokasi tempat yang dituju. Jadi bukan bermakna mesti ke Kuala Lumpur saja, ke negeri-negeri lain pun boleh. Jadi sebab tu kebenaran kita merentas ke negeri-negeri lain. Seperti yang saya sebutkan, kebenaran hanyalah untuk sehala sahaja sebab ramai yang bertanya kenapa tidak boleh 2 hala lagi. Sebab 2 hala telah pun kita mulakan pada 7 hari bulan, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat Hari Khamis. Hari Khamis kita mulakan untuk pergerakan 2 hala. Semalam pergerakan 1 hala dan begitu juga hari ini. Dan besok merupakan hari terakhir. Pihak PDRM juga mengadakan sekatan jalan raya di 121 tempat bagi memantau pergerakan rentas negeri ini. Daripada laporan yang diterima daripada pihak PDRM, pergerakan rentas negeri ini berjalan dengan lancar dari segi aliran lalu lintasnya. Tidak ada tempat yang jam teruk, kecuali mungkin 1-2 di
berhampiran Gua Musang semalam sebelum SGR itu ataupun sekatan jalan raya tersebut, tetapi dapat dipulihkan dan terus berjalan dengan lancar. Dan di kawasan rumah rehat RNR pun, kawasan rehat dan rawat juga, kadar pematuhan adalah tinggi dan tidak ada tempat yang dilihat bersesak-sesak dan sebagainya. Walaupun penggunaan tandas dibenarkan di RNR, tapi dari segi pemantauan yang dibuat oleh pihak PDRM, semuanya berjalan dengan lancar dan pematuhan oleh pemandu-pemandu dan keluarga mereka adalah amat tinggi sekali. Tidak ada kes yang tidak mengikut pematuhan dan tidak patuh kepada PKP ini, SOP PKP ini. Mengenai berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 262 kertas siasatan berkaitan dengan berita palsu COVID-19. Ini bermakna walaupun berbagai-bagai amaran dikeluarkan, berbagai-bagai peringatan dikeluarkan, tapi masih lagi berita palsu menular banyak di kalangan rakyat kita. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih dalam siasatan, manakala 29 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 telah diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku salah. Melalui pasukan respon pantas ataupun PRP, KKMN yang juga ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19, sehingga kini sebanyak 263 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh PKP. Orang ramai boleh menyalurkan bantuan, boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 0389115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan berita. Jadi memang ada. Semalam saya pun kena. Kononnya hari ini saya ada eksklusif interview di TV3. Dah disebarkan semalam. Saya pun tak tahu. Saya cek dengan setiausaha khabar saya, dia pun kata tidak ada. Dan cek dengan pihak TV3, dia kata memang tidak ada. Fake. Jadi saya terpaksa mengeluarkan penafian yang mengatakan perkara itu tidak betul. Maknanya berita palsu masih lagi tersebar merata-rata. Dan saya harap kalau kita tak pasti, tolong jangan sebarkan dan cek di nombor yang saya berikan tadi dan juga layari website yang saya sebutkan tadi. Mengenai operasi sanitasi awam COVID-19, sanitasi di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5,708 operasi sanitasi, termasuk di 86 zon kuning dan zon merah. Sebanyak 9,372 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Sebanyak 3,094 bangunan kerajaan, 2,078 tempat awam, 2,329 pusat perniagaan, 1,544 kawasan perumahan termasuk PPR dan 327 pasaraya telah disanitasi. Semalam sebanyak 92 operasi sanitasi yang meliputi 32 zon merah dan zon kuning di 11 negeri, termasuk 33 operasi di Johor dan 16 operasi di Sabah. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 229 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 245
pada hari sebelumnya, yang mana 14,843 individu masih menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 454 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 30,622 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Manakala sejak 17 April 22,107 individu telah selesai menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Saya ingin memaklumkan mengenai status tabung COVID-19. Tabung COVID-19 ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Mac 2020. Dan sehingga 7 Mei 2020, tabung COVID-19 telah mengumpul sebanyak 40,298,699. 40,298,699.49 sen hasil sumbangan daripada pelbagai pihak. Bagi individu yang telah dirawat kerana positif COVID-19 atau kontak rapat kepada pesakit, telah dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian bagi konteks COVID-19. Mereka akan diberi sebanyak RM100 satu hari bagi 14 hari tempoh kuarantin. Dari dua kumpulan ini, yang layak memohon adalah warga negara Malaysia sahaja, iaitu yang pertamanya, yang bekerja tetapi telah kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian yang diarah kuarantin oleh Kementerian Kesihatan Malaysia selama 14 hari tersebut. Dan yang keduanya, yang bekerja tetapi telah kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh menjalankan kuarantin, menjalankan rawatan di ward hospital ekoran daripada COVID-19 ini. Jadi ada dua kategori. Ya. Yang satunya di kuarantin yang diarahkan oleh KKM, dan yang keduanya yang dirawat di hospital. Saya ingin menjelaskan bahawa mereka yang berada di rumah kerana perintah kawalan pergerakan tidak layak menerima bantuan ini. Bantuan khas hilang pendapatan ini telah pun diberikan kepada 94 individu dengan jumlah RM125,700. Selain daripada itu, bantuan ihsan kematian sebanyak RM5,000 telah diserahkan kepada semua waris mereka yang telah terkorban akibat COVID-19 ini. Bantuan ihsan kematian telah pun diserahkan kepada 71 waris dengan jumlah RM355,000. Sebanyak 25,229,105.44 sen pula telah pun disalurkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Yayasan Kebajikan Negara untuk bantuan kepada warga negara Malaysia yang memerlukan. Jadi itulah status tabung COVID-19 yang telah diwujudkan oleh kerajaan dari segi perbelanjaan dan sebagainya. Mengenai pergerakan pelajar dari kampus ke kampung
halaman masing-masing. Hari ini KPT atau Kementerian Pengajian Tinggi akan menghantar pulang seramai 3,824 pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta ke kampung masing-masing. Ini akan melibatkan 1,299 pelajar di zon tengah ke kampung halaman di zon timur dan 1,256 pelajar di zon utara ke zon selatan. Sebanyak 7 penerbangan telah dijadualkan untuk menghantar pulang pelajar kita dari Semenanjung ke Sarawak dan Labuan, dan juga daripada Sarawak dan Labuan ke Kuala Lumpur. 1 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang antarabangsa Kuching, 1 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, 1 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke lapangan terbang antarabangsa Labuan, 2 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, 2 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Labuan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sehingga semalam, KPT telah menghantar pulang seramai 38,653 pelajar. Itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Seruan saya seperti biasa, kekal di rumah untuk kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, sepanjang tempoh PKPB ini berlangsung kan, ada tak permis perniagaan atau kilang yang telah diarahkan tutup kerana melanggar SOP? Dan jika ada, berapa jumlahnya? Kilang Atau permis perniagaan? Yang pertamanya di kilang ayam di Negeri Sembilan telah pun diarah tutup kerana pekerja mereka positif COVID-19. Yang keduanya Pasaraya, yang mana pegawai keselamatan, pengawal keselamatan didapati positif COVID-19, dan yang seterusnya adalah tapak binaan di Jalan Ampang yang didapati positif COVID-19. Jadi seperti yang saya tegaskan, bahawa jika berlaku ada dan didapati ada positif COVID-19 di kalangan pekerja mereka dan Kementerian Kesihatan merasakan perlu untuk ditutup premis perniagaan tersebut, maka pihak kerajaan akan mengarahkan supaya premis perniagaan mereka ditutup. Dua yang saya sebutkan tadi, tempat ayam, ladang ayam dan juga pasaraya tersebut, kita tutup untuk membuat saringan kepada pekerja mereka dan seterusnya membuat sanitasi di premis perniagaan mereka. Datuk Seri, berkenaan dengan pembukaan taska dan nursery, adakah dibenarkan, dan jika ia, bagaimana untuk memastikan yang taska dan nursery mematuhi SOP seperti penjarakan sosial? Ya, saya faham beberapa taska perlu dibuka kerana apabila ibu bapa mereka bekerja, kedua-dua ibu bapa bekerja, jadi tidak ada tempat untuk menghantar anak untuk dijaga sewaktu ibu bapa bekerja. Jadi sebab itulah akhirnya taska terpaksa dibuka. Walaupun untuk menjaga keselamatan anak-anak yang berada di taska tersebut, pihak Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan SOP akan berbincang dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat untuk mengeluarkan SOP yang detail bagi memastikan keselamatan anak-anak yang berada di pusat taska tersebut.
Jadi pihak Kementerian Kementerian Wanita akan sit down dengan KKM lah untuk mengeluarkan SOP. Jadi sedang dalam perbincangan. Okey, Datuk Seri nak tanya, ada sesetengah negeri yang telah memanggil guru-guru mereka untuk kembali bertugas di negeri tersebut, tetapi ada setengah negeri yang tak berbuat demikian. Jadi ada golongan guru yang dia merasakan ragu-ragu dia confused lah untuk arahan tersebut sama ada perlu ataupun tidak. Jadi ada tak wujud medium untuk mereka para guru ni mendapatkan maklumat berkenaan perkara tu? Ini adalah perkara yang diputuskan oleh Kementerian Pendidikan. Walaupun sekolah belum dimulakan, tetapi ada keperluan bagi guru-guru untuk ke tempat kerja masing-masing, ke sekolah masing-masing untuk mungkin menyediakan apa saja yang berkaitan dengan pelajaran. Ya. Jadi arahan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran, dan jika ada apa-apa kemuskilan dan pertanyaan, bolehlah menghubungi PPD ataupun pusat pejabat pendidikan daerah di tempat masing-masing ataupun terus ke Kementerian Pelajaran. Mereka pun ada online dan sebagainya yang boleh mereka hubungi untuk mendapatkan penjelasan siapakah yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Nayati Muhammad Ahir dari Bernama. Saya ada 2 soalan. Semalam Datuk Seri kita ada viral yang ada sikap kluster kayangan yang merosakkan peralatan dekat bilik hotel dekat Sarawak. Jadi apa pandangan Datuk Seri? And lagi satu soalan saya minta penjelasan tentang perkembangan mesyuarat khas Jawatan Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia berkaitan SOP solat berjemaah dan solat Jumaat. Okey. Timbul lagi isu daripada kluster kayangan ni. Okey. Siapa pun mereka tertakluk kepada peraturan dan undang-undang di hotel sekalipun. Jadi kalau mereka melanggar peraturan hotel dan sebagainya dari segi undang-undang, jadi terserah kepada pihak hotel untuk mengambil tindakan kepada mereka. Saya dengar ada yang merosakkan barangan di dalam bilik hotel, ada yang merosakkan cadar dan macam-macam yang saya dengar dari segi laporan. Jadi hotel mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Dari segi muzakarah yang disebutkan tadi, insya-Allah tadi pun Menteri Agama, Yang Berhormat Menteri Agama telah pun membentangkan kepada mesyuarat pagi tadi, dan oleh kerana keputusan ini melibatkan keputusan besar, melibatkan isu agama dan sebagainya, jadi kita membuat keputusan untuk merujuk kepada Jawatan Kuasa Khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan seterusnya diputuskan juga. Selepas itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet supaya mendapat keputusan di dalam kabinet. Jadi tunggulah selepas mesyuarat kabinet membuat keputusan, insya-Allah mungkin akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Bahagian Agama ini. Ya, kita tunggulah. Okey, Datuk Seri, satu lagi saya nak tanya, yelah kita tahu sekolah tak buka lagi, tapi ada setengah pengusaha bas sekolah yang masih lagi dia minta bayaran yuran kepada ibu bapa. Ada yang minta separuh walaupun bas tak beroperasi. Tapi untuk ibu bapa yang berpendapatan sederhana, contoh yang ada 2-3 orang anak, memang agak terkesan lah. Jadi nak minta pendapat Datuk Seri bagaimana? Adakah boleh dikenakan tindakan terhadap pengusaha bas sekolah ke atau macam mana? Sepatutnya kalau tidak ada perkhidmatan bas sekolah itu, tentulah mereka tidak boleh meminta bayaran. Sebab bas adalah untuk perkhidmatan mengantar anak mereka ke sekolah. Jadi kalau tidak ada perkhidmatan, anak mereka masih bercuti, tidak ada sebab kenapa mereka perlu meminta ibu bapa untuk membayar. Jadi bas ini di bawah Kementerian
mungkin di bawah Kementerian Pengangkutan lah lesennya, saya percaya dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. InsyaAllah saya akan bawa kepada Menteri Pengangkutan supaya mengeluarkan arahan-arahan kepada operator bas sekolah ini dari segi apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Ya, jadi kita minta MOT lah. Alright. Ada apa lagi? Tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.